Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 18 akan membentangkan tentang tajuk tuntutan menjadi mukmin yang lebih dikasihi Allah. Terdapat sebuah hadis daripada riwayat Muslim yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi Allah daripada mukmin yang lemah, dan setiap mukmin itu ada kebaikan, yakni kelebihan padanya. Bersungguh-sungguhlah pada apa yang memberi manfaat kepadamu, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah berasa lemah. Dan jika sesuatu menimpamu, janganlah engkau berkata, kalaulah saya buat begitu sebelum ini, pasti jadi begini. Tetapi ucaplah, itu ketentuan Allah, Dia lakukan apa yang Dia mahu. Kerana sesungguhnya perkataan kalau membuka laluan kepada amalan godaan syaitan. Jadi intisari hadis sebentar tadi, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa yang pertama, mukmin yang kuat imannya lebih disayangi oleh Allah berbanding mukmin yang lemah. Yang kedua, setiap mukmin mempunyai kebaikan di dalam diri mereka. Yang ketiga, Islam mendidik kita agar menumpukan perhatian pada perkara yang memberikan manfaat sahaja. Yang keempat ialah Islam mendidik kita bahawa segala perkara yang berlaku adalah di bawah ketentuan Allah dan seseorang mukmin haruslah belajar menerima ketentuan Allah. Kita lihat pada slide ini, iaitu kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Ada beberapa kekuatan yang sangat-sangat diperlukan oleh umat Islam. Yang pertama ialah kekuatan ilmu. Jadi ilmu ini merupakan tunjang kepada keimanan umat Islam. Pengetahuan terhadap ilmu-ilmu lain juga merupakan fardu kifayah yang dapat mengukuhkan kekuatan umat Islam supaya tidak bergantung kepada golongan bukan Islam. Yang kedua, dari segi kekuatan sains dan teknologi. Seiring dengan perkembangan iaitu revolusi perindustrian 4.0, perkembangan teknologi zaman ini dilengkapi dengan sistem yang lebih pintar dan canggih. Jadi umat Islam perlu mahir menggunakan teknologi ini supaya kita dapat bersaing dengan dunia barat. Yang ketiga ialah dari segi kekuatan sains perubatan. Jadi terdapat banyak kemajuan dalam bidang sains perubatan ini yang mana memberi manfaat kepada umat Islam dan juga manusia sejagat. Seterusnya ialah kekuatan dari segi ekonomi. Allah sudah bagi kita contoh dalam Al-Quran yang mana kebijaksanaan Nabi Yusuf dalam mengendalikan ekonomi sehingga beliau berjaya mentadbir negara Mesir yang ditimpa kemerosotan hasil ekonomi. Kemudian pengukuhan institusi Baitul Mal dan wakaf juga amat penting untuk membangunkan ekonomi umat Islam. Sistem pengurusan yang cekap dan pelan perancangan yang rapi untuk mempelbagaikan sumber pendapatan dapat memacu institusi ini menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi umat Islam. Dan yang terakhir sekali ialah kekuatan dari segi ketenteraan. Jadi pengurusan daripada teknologi ketenteraan seperti pembuatan senjata api moden, kapal perang, kereta kebal dan teknologi perisikan sangat-sangatlah penting untuk kita mempertahankan umat Islam. Al-Quran mengajar orang beriman agar bersedia dengan kekuatan ketenteraan mereka supaya kita dapat memelihara agama Islam dan mengelakkan daripada ditindas. Kita lihat ciri-ciri mukmin yang kuat. Yang pertama, kena ada akidah yang benar. Yang kedua, kena ada tubuh yang cergas dan sentiasa bersemangat tinggi. Yang ketiga, sentiasa meminta pertolongan daripada Allah, tapi selepas berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan keredaan Allah. Yang keempat ialah berjaya mengatasi hawa nafsu dan mementingkan dunia dan akhirat. Yang kelima adalah pandai merancang kehidupan dengan melakukan aktiviti yang bermanfaat. Yang keenam
kita hendaklah sentiasa berusaha menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran diri untuk memajukan umat Islam. Yang ketujuh, sentiasa peka dengan perkembangan semasa dunia Islam dan berusaha membantu saudara seagama kita yang ditindas. Yang terakhirnya ialah menjaga kebersihan alam sekitar dan juga menjauhi aktiviti yang boleh mendatangkan pencemaran. Jadi itu adalah antara ciri-ciri mukmin yang kuat. Kita lihat pula pada ciri-ciri mukmin yang lemah. Bagaimana sifat-sifat seorang mukmin yang lemah? Yang pertama, dia mempunyai akidah yang lemah dan mudah terpesong. Yang kedua, sering berasa lesu dan tak bersemangat. Yang ketiga, hanya bergantung pada diri sendiri dan orang lain semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Yang kelima, mudah terpedaya dengan nafsu dan asyik mengejar keduniaan. Yang keenam, dia gagal mengurus masa dan sering melakukan perkara yang sia-sia. Yang ketujuh, bersikap malas menuntut ilmu pengetahuan dan tak mahu memajukan diri sendiri. Yang kelapan, tidak menghiraukan langsung kesengsaraan saudara seagama di negara lain yang ditindas dan dizalimi, seperti saudara kita yang berada di Gaza sekarang. Yang terakhir ialah orang yang mukmin yang lemah ni sentiasa mengabaikan kebersihan alam sekitar dengan melakukan pencemaran tanpa dia fikir apa kesan dia kepada haiwan dan juga orang lain. Larangan menggunakan perkataan kalau dan hubung kait dengan tipu daya syaitan. Jadi ada dua pendapat di sini. Yang pertama itu pendapat daripada Imam An-Nawawi, dia berpandangan bahawa perkataan kalau akan membuka ruang manusia kepada kekecewaan yang berlebihan dalam mengerja urusan dunia. Contohnya, mereka yang terlalu mengharapkan kejayaan yang tinggi dalam urusan dunia, bila mereka gagal, dia akan rasa kecewa dan akan mula menggunakan perkataan kalaulah aku berbuat sedemikian. Jadi sikap ni dia boleh mendorong mereka untuk menolak takdir Allah, untuk tidak menerima takdir Allah, dan dia akan melakukan perkara yang tak elok seperti membahayakan diri sendiri. Yang kedua adalah pendapat daripada Al-Qadhi Iyad. Dia kata perkataan kalau ni dia boleh membuka ruang untuk manusia meragui takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi syaitan akan ambil peluang untuk bisik kepada manusia tu tentang keraguan, sehingga dia boleh merosakkan keimanan kepada Allah. Dia boleh menyebabkan manusia tu kurang percaya kepada Allah, kurang pengharapan kepada Allah disebabkan perkataan kalau itu. Jadi untuk mengelakkan kesan buruk daripada kita guna perkataan kalau ni, Rasulullah mengajar kita supaya jauhkan diri daripada menggunakannya bila kita menghadapi musibah ataupun berasa kecewa. Sebagai ulama, dia mengharuskan penggunaan kalau tapi hanya tujuan menuntut ilmu sahaja. Jadi untuk perkara-perkara lain tak boleh kita menggunakan kalau, kerana akan melemahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa usaha untuk menjadikan kita seorang mukmin yang dikasihi oleh Allah. Yang pertama, kita kena sentiasa menunaikan kewajipan yang difardukan ke atas diri kita, iaitu dengan memenuhi rukun Islam, dan juga kita perlu menambah amalan-amalan sunat. Yang kedua, kita kena sentiasa berusaha memperbaiki diri dan bertaubat kepada Allah. Yang ketiga ialah bersikap adil dalam segala amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan. Yang keempat ialah kita kena bersahabat dan berdamping dengan orang yang soleh supaya kita mendapatkan suasana yang baik dan menegur apabila kita mula terleka. Dan yang terakhir, kita perlu menjaga hubungan silaturahim dalam masyarakat supaya kita sentiasa bersatu. Islam ni mementingkan adab dan hubungan persaudaraan sesama umatnya. Jadi insya-Allah semoga kita dapat berusaha untuk menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subtopik terakhir ialah kepentingan menjadi umat Islam yang kuat. Di sini ada 6 kepentingan. Yang pertama ialah
melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim dengan baik dan sempurna. Yang kedua, membentuk individu Muslim yang cekal berusaha dan redha dengan qada dan qadar Allah. Yang ketiga, melahirkan masyarakat Islam yang maju dalam segenap bidang tanpa bergantung kepada orang lain. Yang keempat, menghindari masyarakat daripada sifat malas berusaha dan mengharapkan simpati orang lain. Yang kelima, membentuk negara yang berpaksikan tauhid dengan menjadikan Allah tempat bergantung. Dan yang terakhir, membentuk sebuah negara yang digeruni oleh musuh yang sentiasa mencari peluang merosakkan Islam. Jadi itu adalah antara kepentingan yang menjadikan umat Islam yang ini kuat. Jadi kalau kita tengok kepada negara-negara Islam sekarang, daripada ke-6 kepentingan ni, kita tengok yang mana kepentingan yang tak ada, yang mana kepentingan yang tak ada yang menyebabkan negara tersebut sentiasa ditindas. Walaupun negara itu ramai umat Islam tetapi tetap ditindas. Kita tengok kat sini mana kepentingan yang kurang daripada dalam negara tersebut. Itu saja pembentangan daripada saya. InsyaAllah semoga anda semua dapat mengamalkan apa yang telah dipelajari pada hari ini. Sekian, terima kasih.